Panasnya akan disampaikan oleh beliau. Dan tanpa meninggalkan masa, saya dengan ini mempersilakan Datuk Roman Nur Adam selaku Ahli Majlis Ketua Tinggi UMNO untuk menyampaikan ucapan beliau. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati saudara pengurusi majlis, yang berbahagia Ustaz Kamarudin Siddiq Suruhjaya PAS Negeri Melaka, sahabat saya Datuk Abdul Razak Abdul Rahman, Ketua UMNO bahagian Kota Melaka, teman-teman pimpinan PAS dan UMNO, sahabat saya Dr. Zuhdi Marzuki, penceramah utama kita pada malam ini. Malam kami berdua di Sungai Besar, tuan-tuan, di Sungai Besar di Selangor. Malam ini sekali lagi kami dipasangkan bersama. Alhamdulillah, ini Allah Ta'ala takdirkan. Seorang sahabat kita tak dapat datang, saya last minute ganti tempat beliau. Saudara yang saya kasih sekalian, semalam di Sungai Besar saya menjawab dua isu. Pertama, isu penangkapan dua orang ahli Dewan Undangan Negeri daripada DAP kerana memberikan sokongan dan membantu dalam usaha mencarikan dana bagi perjuangan LTTE, Tamil Liberation Tiger. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, selama hari ini berpuluh tahun yang saya kupas semalam, yang asyik kena tangkap bak militer ni orang Melayu, orang Islam. Betul tak betul? Saya pernah menjadi saksi, saudara, kerana pada tahun 1998 bila saya ditahan itu di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri, masa itu mungkin tak jumpa tahanan-tahanan lain, sebab tahanan itu lebih kurang 59 hari. Tetapi daripada 2001 sampai 2003, tuan-tuan, selepas 60 hari di Polis Remand Center, kita dihantar pergi ke Kemunting. Disitulah saya telah berjumpa dengan sahabat-sahabat, di mana disitulah adanya kumpulan Al-Ma'unah yang telah merompak senjata di Kamp Tentera Greek, bawa lari pergi ke Bukit Jenalik. Di Bukit Jenalik, tuan-tuan, berlakunya pembunuhan dua orang anggota polis oleh saudara Amin Ghazali, yang mana terlibat dengan pembunuhan sudah pun dihukum gantung. Yang lain, tuan-tuan, telah ditahan di bawah ASI. Duduk ASI dengan kami, tuan-tuan, 2 tahun setengah. Itu tahun 2001. Kemudian datangnya kumpulan militer Malaysia, KMM. Salah seorang daripadanya anak tuan gurunya Aziz, iaitu Nick Adli, adik kepada Nick Abdul. Kemudian datang pula Yazid Sufaat dan kawan-kawan Jemaah Islamiyah. Bila saya dibebaskan, difahamkan pula Daulah Islam masuk. Maknanya orang Islam kena tahan ni, tuan-tuan, dah biasa dah. Betul tak betul? Takkan baru sekali, saudara, dua orang yang terlibat dengan LTTE, mereka tiba-tiba merasakan bahawa kononnya pihak polis mendiskriminasi. Bab ini, tuan-tuan, kita sokong apa yang dilakukan oleh Datuk Ayub Khan, iaitu pengarah bahagian anti pengganas di sosial. Yang ini kita sokong. Tiba-tiba pula ada seorang menteri kewayangan, kejara jaga kewangan. Dia pula nak jadi menteri dalam negeri. Dia buat pengumuman, lepas ni tak ada lagi pemimpin DAP yang akan ditahan. Dia punya kerja sebagai menteri kewangan pun dia gagal. Nak masuk urusan tentang menteri dalam negeri. Itu sebab, saudara, saya rasa benda ni sepatutnya kita serahkan kepada pihak polis, kerana saya yakin, tuan-tuan, untuk pihak polis bertindak, sudah pasti mereka sudah mempunyai bukti yang cukup di dalam tangan mereka.
dah cukup lengkap, mereka dah betul-betul pasti keterlibatan pemimpin DAP ini menyumbang dana dan sebagainya kepada perjuangan LTTE, barulah tuan-tuan mereka mengambil tindakan. Betul tak betul? Betul, rasa berani sangat kedua orang ini. Sudah pasti ada backup dari segi bukti dan sebagainya. Keduanya, saya semalam telah menjawab tentang isu belanjawan 2020, bajet 2020, yang saya sifatkan sebagai bajet sampah. Kenapa bajet sampah? Pertama yang saudara, kita tengok dari segi belanjawan ini tuan-tuan, nombor satu, apa yang dijanjikan dalam manifesto kita dah lama tahu mereka tak tunaikan. Betul tak betul? Malah apa yang dibentang di dalam belanjawan 2019 tahun lepas, 2018 dia bentang untuk tahun 2019, yang dibentang tahun 2019 pun saudara banyak benda yang dia tak laksana. Apa kejadian kita nak pergi dengar apa yang dia nak cakap untuk tahun 2020? Agak-agak tuan-tuan, kalau 2019 dia tak ikut apa yang dia bentang, adakah dia akan ikut apa yang dibentang tahun 2020? Sudah pasti tidak. Saudara, belanjawan ini dibentang untuk apa? Belanjawan ini dibentang untuk memohon kepada wakil rakyat. Wakil rakyat ahli parlimen ini semua tuan-tuan ialah wakil tuan-tuan, wakil rakyat Malaysia. Dia kena buat keputusan sama ada apa yang dibentang oleh Menteri Lim Guan Eng ini munasabah untuk pembelanjaan negara ataupun tidak. Kalau kita rasa tidak munasabah, maka dalam perbahasan itu mereka akan bangkitkan. Yang mula-mula akan bahaskan ialah ketua pembangkang, lepas itu ahli parlimen kerajaan, ahli parlimen pembangkang, debat, akhirnya mengundi. Lepas undi, kalau jumlah majoriti ataupun lebih daripada 112 orang ataupun jumlah lebih daripada separuh orang yang ada di dalam parlimen ketika itu bersetuju untuk bajet itu diluluskan, barulah tuan-tuan tahun depan boleh pakai duit itu tuan-tuan. Saudara, saya nak beritahu saudara, kalau apa yang dia mohon untuk dipakai pada tahun 2018, dia mohon untuk belanjawan 2019, dia belanja pun tak ikut apa yang dia mohon. Apa kejadah kita nak pergi dengar apa yang dia kata dia nak buat tahun 2020? Sudah pasti dia tak boleh buat. Dah tuan-tuan, belum sempat tahun depan kita dah tukar kerajaan. Saudara, semalam saya membangkitkan dua benda yang menjadi kelebihan kepada kerajaan yang lepas, iaitu BN. Apabila apa yang telah mereka bentangkan tahun ini banyak yang merupakan apa yang telah dibuat oleh kerajaan di bawah pimpinan Datuk Seri Najib sebelum ini. Contohnya macam BRIM diteruskan, cuma nama ditukar jadi basah. Tak ada beza, betul tak? Yang beza dia apa? Yang bezanya dulu 2018 Datuk Seri Najib memperuntukkan 6.8 bilion ringgit untuk 7.2 juta keluarga. Tetapi bila dia menang, walaupun Datuk Seri Najib kata kalau kami menang tahun 2018 kita naikkan daripada 1,200 untuk keluarga, kita naikkan kepada 2,000 ringgit. DAP Lim Guan Eng, Menteri Kewangan pada hari ini juga berjanji nak bagi 2,000 ringgit. Tetapi tuan-tuan, bukan sekadar dia bukir janji. Saudara, bila mereka menang, mereka potong jumlah duit yang diberikan kepada rakyat. Bukan setakat itu saudara, bukan setakat dia potong jumlah duit, jumlah penerima tuan-tuan daripada 7.2 juta saudara tinggal 4.1 juta keluarga. Yang bujang dapat tak sebelum ni? Terus tak dapat. Bila dah kalah pilihan raya Cameron Highland, barulah dia bagi, betul tak betul? Barulah dia bagi berapa? RM100. Sedangkan kalau itu hari kita menang, yang bujang sudah dapat RM900. Sebelum itu dah dapat berapa? 700 setengah. Saudara, kali ini apa kelebihan? Daripada 100 naik 300. Tapi yang keluarga yang sepatutnya dapat 2,000 di bawah Barisan Nasional pada tahun 2018,
2020 mereka cuma beri 1,000 saja, tuan-tuan. Itu sebab ramai yang marah, saudara. Saudara, lebih sedap lagi, saudara, kejayaan besar Barisan Nasional dan juga Pakatan Harap ini Gabungan Muafakat Nasional ini ialah apabila apa yang dijanjikan oleh mereka, contohnya mereka janji nak buat apa? Mereka janji nak hapuskan PTPTN. Mereka tak buat. Tak ada sebut pun dalam Belanjawan 2020. Ada tak sebut? Tak ada. Tak berani nak sebut. Dia janji apa lagi, tuan-tuan? Dia janji nak letak harga minyak RM1.50. Ada dia sebut? Ada. Dia sebut akan naik RM2.49. Dipudahkan jadi RM2.50. Ambil kau. Semalam saya dah jelaskan. Hari ini saya nak tambah sikit, saudara. Antara perkara-perkara yang menjadi bukti bahawa apa yang telah dilakukan oleh kerajaan sebelum ini betul. Contohnya, dalam ketika mereka membentangkan belanjawan ini, saudara, kita tengok mereka mengumumkan bahawa tol yang dulu dia janji nak mansuhkan, dia umumkan tidak akan dimansuhkan. Malah dia kata dia akan berikan diskaun kononnya 18%. Saudara, diskaun ini Lebuh Raya Plus baik, Lebuh Raya Shah Alam Batu 3 baik, kita dah biasa bagi diskaun, betul tak tu? Apatah lagi kalau nak ikut tahun lepas, mereka nak bagi diskaun hanya untuk mereka yang menggunakan tol selepas jam 11 malam hingga jam 5 pagi. Hanya Pontianak yang akan gunakan tol pada waktu tersebut. Hari semalam masa tak cukup sampai 12:05, malam Dr. Zudi dulu. Hari ini saya nak sambung sikit. Bapa, kenapa, tuan-tuan, Kerajaan Barisan Nasional kita ambil keputusan untuk membeli konsesi Lebuh Raya Utara Selatan? Ini kena faham. Sebab apa? Sebab kita nak pastikan supaya kadar tol tidak naik sepanjang tempoh, kurang-kurang sepanjang tempoh 9 tahun Dato' Seri Najib menjadi Perdana Menteri, belum ada sekalipun kadar tol plus naik. Kerana apa? Kerana daripada ianya diswastakan oleh Mahathir, tuan-tuan, Dato' Seri Najib telah mengarahkan KWSP, saudara, untuk membeli saham plus, dan Khazanah juga membeli saham plus. Saudara, bila KWSP beli saham plus, bila kita dapat untung daripada Lebuh Raya Utara Selatan, yang dapat manfaat dia, tuan-tuan, yang terima manfaat dalam bentuk dividen yang dibayar oleh plus kepada KWSP dan Khazanah, Khazanah dapat duit kepada negara, negara gunakan duit untuk rakyat. Bila KWSP dapat dividen daripada plus, KWSP ni pencarum dia siapa? Rakyat. Jadi, tuan-tuan, manfaat semua dapat kepada rakyat. Apa yang kita berjaya buat? Kita berjaya pastikan, sebab dalam perjanjian tol ini Dr. Mahathir tak pernah cerita. Dalam perjanjian tol ini, saudara, saya nak beritahu tuan-tuan, perjanjian ini sangat berat sebelah, kerana dalam tempoh sekian-sekian tahun maka sepatutnya berlakunya kenaikan sebanyak 25%. 5 tahun sekali 25%. Zaman Mahathir, tuan-tuan, kalau tol naik, orang tak peduli, kerana ketika itu tidak ada internet. Betul tak, betul? Cuba bayangkan kalau zaman Dato' Seri Najib tol naik 25%. Marah tak marah rakyat? Jadi nak pastikan tol ni tak naik, maka kita beli, tuan-tuan, saham. Kita ambil duit KWSP, kita ambil duit Khazanah, beli saham plus. Pertama sekali manfaat yang kita perolehi, kita telah berjaya memastikan kadar tol tidak naik. Kerana bila kadar tol naik, tuan-tuan, maka harga barangan akan naik. Sebab apa? Sebab yang paling banyak pakai Lebuh Raya Utara Selatan ini, saudara, ialah pengangkutan seperti lori, trailer dan sebagainya.
ini boleh membantu mengurangkan harga barang, kenapa kita tak ambil duit membayar cukai, kita gunakan untuk hapuskan tol? Ini banyak orang tanya. Tuan-tuan, kena faham kenapa tol ni kita tak hapuskan, walaupun kita tak pernah janji. Tetapi Datuk Seri Najib, tuan-tuan, bila kita ada kutipan lebih daripada cukai, apa kita buat? Mula-mula kita hapuskan tol daripada Kuala Lumpur Ceras ni pergi ke Hulu Langat, Highway Saga, betul tak? Kemudian kita telah hapuskan tol Bukit Kayu Hitam, kita hapuskan tol daripada Eastern Dispersal Link, kita hapuskan tol daripada Highway Batu Tiga, kita hapuskan tol di Padang Jawa. Tuan-tuan, ini bila ada lebih kita buat. Tetapi tuan-tuan, kenapa kita tak ambil duit rakyat untuk hapuskan tol? Tuan-tuan, nak hapuskan tol ni saudara, jumlah yang perlu dibelanjakan keseluruhan kalau semua tol saya nak beritahu tuan-tuan, lebih kurang 380 hingga 400 bilion ringgit. Datuk Seri Najib tinggalkan kita punya reserve antarabangsa kita ni tuan-tuan, yang boleh membiayai 7 hingga 8 bulan import tertangguh 438 bilion. Maknanya kalau ambil duit ini kita gunakan untuk hapuskan tol, maka kita punya reserve bank negara habis langsai, tuan-tuan. Itu bau utama. Kenapa kita tak ambil? Sebab tuan-tuan, kalau kita ambil duit ini, kita hapuskan tol, yang dapat manfaat bukan rakyat terbanyak. Tuan-tuan, kita ada 3 jenis manusia. Yang paling kaya kat Malaysia dipanggil the top 20. Yang paling miskin di Malaysia dipanggil the B40 ataupun the bottom 40. B40 ini ialah mereka yang mempunyai pendapatan isi rumah RM4,000 dan ke bawah. Maksud dia, kalau suami kerja, isteri kerja, anak ada 3 orang, salah seorang bekerja, 3 orang punya gaji dalam satu rumah, satu bumbung, digabungkan tidak boleh lebih RM4,000. Ini masuk dalam senarai B40, orang yang layak terima BRIM zaman ni. Tuan-tuan, orang yang macam ni saudara, rata-rata mereka naik motor. Betul tak betul? Motor kalau lalu highway kena bayar tak? Tak kena bayar. Yang motor pun tak ada, dia naik apa tuan-tuan? Dia naik bas, dia naik taksi. Betul tak? Pengangkutan awam tuan-tuan, kadar tol yang mereka bayar jauh lebih rendah berbanding dengan kenderaan komersial. Saya ambil contoh saudara, taksi dengan kereta biasa, siapa bayar tol lagi banyak? Kereta biasa, betul tak? Kereta biasa lebih banyak. Tapi kereta biasa dengan lori trailer ni, siapa lagi banyak bayar tol tuan-tuan? Lori dan trailer, betul tak betul? Saudara, kalau lori dan trailer lebih banyak bayar tol, pertama, kadar tol yang lebih tinggi. Kedua, saya nak tanya dengan tuan-tuan, siapa yang lebih kerap menggunakan tol dalam destinasi yang jauh? Kita pergi kerja, contohnya saya dulu masih bekerja, duduk di Shah Alam, kerja di Kuala Lumpur, pergi Singgis Pusing, balik Singgis Pusing. Tuan-tuan, kita buat short distance punya perjalanan, betul tak betul? Tetapi orang yang bawa lori, orang yang angkut, yang bawa trailer, yang angkut barang daripada Perlis pergi Kuala Lumpur pergi ke Johor Bahru, mereka bayar tol tuan-tuan. Bukan sekadar kadar tolnya tinggi, tetapi tuan-tuan, dia bayar untuk perjalanan yang lebih jauh. Maknanya saudara, highway ni dibuat, yang menyumbang paling banyak kepada kutipan tol ialah pemandu lori dan juga pemandu trailer. Kalau kita ambil duit rakyat yang bayar cukai, kita hapuskan tol, yang dapat manfaat paling banyak ni tuan-tuan, siapa? Adakah driver lori atau toke-toke syarikat pengangkutan? Siapa tuan-tuan? Toke. Itu sebabnya saudara, kita tak ambil duit rakyat untuk hapuskan tol bagi kaya kayak toke-toke. Ini kena faham. Tapi dulu orang buat demonstrasi, dia tak pernah fikir benda ni. Macam mana kita nak ambil duit orang yang bayar cukai? Contohnya orang Sabah. Orang Sabah pun bayar cukai tuan-tuan. Dia orang pernah nampak tol tak? Tol pun tak ada dekat Sabah.
Boleh tak kita ambil duit yang Dewan bayar cukai untuk kita hapuskan lebuh raya Utara Selatan betul? Boleh? Tak adil lah tuan-tuan. Orang di Baling pergi kerja lalu tol? Tidak. Orang di Kuala Lipis pergi kerja lalu tol? Tidak. Maka tuan-tuan, tol ini akan memberikan keselesaan hanya untuk mereka yang menggunakannya. Jadi kita tak boleh ambil duit yang dikumpulkan daripada orang ramai ini hanya semata-mata dengan jumlah yang begitu besar untuk hapuskan tu. Untuk bagi subsidi, ya, memang kita ada buat tuan-tuan. Itu sebabnya saudara, bila mereka menjanjikan nak menghapuskan tol, kita beritahu kita tak boleh nak hapuskan tol kerana apabila kita hapuskan tol, kita sebenarnya bukan memberikan bantuan kepada orang yang sepatutnya menerima bantuan subsidi ataupun pertolongan kerajaan, iaitu orang susah. Yang akan dapat manfaat ialah orang kaya. Kemudian kita tengok dari segi belanjawan. Belanjawan hari ini, saya boleh cakap tuan-tuan, belanjawan hari ini lebih kepada ketuanan DAP. Saya tak nak cakap ketuanan Cina lah, betul lah. Kalau dulu kita lihat, ini mungkin Dr. Mazuki nanti Dr. Zudi akan tekankan. Kita lihat dari segi bantuan-bantuan yang diberikan untuk usahawan Bumi Putra. Saya ambil contoh. Usahawan Bumi Putra ni tuan-tuan, hampir 70% Bumi Putra rakyat Malaysia, betul tak? Berapa juta kita dapat? 100 juta. Sorry, 50 juta. Untuk skim membantu usahawan India, rakyat India dekat Malaysia ni lebih kurang 66.8% hingga 7% lah kita bundarkan. Berapa mereka dapat? 20 juta tuan-tuan. Tetapi untuk membantu usahawan Cina tuan-tuan, berapa mereka dapat tuan-tuan? Jumlah rakyat Cina di negara ini 23%, tetapi jumlah bantuan yang mereka terima sesetara, saya nak beritahu tuan-tuan, lebih kurang 2 kali ganda daripada apa yang 70% orang Bumi Putra dapat. 100 juta. Yang 70% punya bangsa bagi sesetara dapat 50 juta, yang 23% ini dapat 100 juta. Ada tak ada tuan-tuan? Ini tak payah kita cerita yang lain. Tak payah cerita dulu mereka kata apa? Mereka kata kita jual negara kepada negeri China. Hari ini mereka telah menunjukkan satu jawatan kuasa tuan-tuan untuk memastikan pelaburan daripada negeri China masuk. Dulu apa yang Dato' Sri Najib tak kena. Ingat hari ini bila mereka membentang kelam belanjawan, dia kata kita berasa bangga kerana kita telah berjaya menjual SUV. SUV ini saudara ialah kenderaan pacuan power. Jualan SUV meningkat lebih 70% dia kata. Ini menunjukkan ekonomi kita berada dalam keadaan baik. Tuan-tuan, yang menyebabkan SUV naik sampai 70% lebih ni saudara, kerana apa? Kerana jualan X17 Proton itu laku. Betul tak? Saudara, sebelum Dato' Sri Najib mengarahkan supaya Proton mencari strategi partner, ada orang nak beli Proton? Ada. Tetapi dalam hati dia boleh rasa, dia beli, dia milu. Betul tak? Siapa yang pakai Proton semua tahu masalah Proton. Nombor 1, power window dia. Aircon memang tak ada komplain. Tak ada orang komplain pasal aircon. Sentiasa sejuk. Itu kita tak nafikan. Tetapi power window-nya problem, gearbox dia kadang-kadang tiap tahun nak kena tukar dulu masa saya pakai perdana. Saudara, ini sinonim dengan Proton. Sedangkan ketika zaman Dato' Sri Najib tahun 2015, 2016, 2017, jualan kereta ni saudara sentiasa meningkat. Tapi yang peliknya, yang meningkat banyak ni Toyota, yang meningkat banyak ni Honda, tapi Proton merosot. Sebab apa? Walaupun Dato' Sri Najib pengurusi ASEAN, kita tak boleh jual Proton ni tuan-tuan. Tak boleh jual Proton walaupun di negara-negara ASEAN. Tak boleh jual. Sebab apa tak boleh jual saudara?
Sebab proton tidak berdaya saing sentiasa dengan mentaliti subsidi. Kerana apa terlalu banyak dapat subsidi ni? Saya nak beritahu tuan-tuan, jumlah subsidi yang telah diberikan oleh kerajaan kepada proton ni semenjak tahun 80-an. Bermula dengan proton Saga tahun 1985. Saya nak beritahu tuan-tuan, tidak kurang daripada 37 bilion diberikan. Sebab apa kita bagi tuan-tuan? Sehingga kan pada tahun 2012 Datuk Seri Najib bila Tuan Mahathir pujuk suruh bagi kat kroni dia set motor, juallah proton ni bagi dekat set motor, supaya lepas tu proton boleh dibantu oleh set motor. Sebab kerajaan dah tak larat asyik nak bagi geran pada proton. Bila proton diwujudkan itu pun dah anyaya kepada rakyat. Sebab apa? Sebab Mahathir nak bina mercu tanda. Mahathir ni tuan-tuan, yang ramai di antara kita ni termakan ingat dia hebat di segala sebab mercu tanda. Yang ini yang ramai orang tak faham. Mercu tanda memang betul hebat. Twin Tower, siapa cakap tak hebat? Tapi segala ramai orang tak tahu di sebalik mercu tanda itu, tuan-tuan, kita pinjam 2.5 bilion dengan menggunakan duit yen. Pinjam dengan Jepun atas mata wang yen. Akhirnya tuan-tuan, bila mata wang Jepun mengukuh, apa jadi? Jumlah yang perlu dibayar balik berserta dengan interest untuk 2 Twin Tower yang sepatutnya modalnya 2.5 bilion sudah jadi hampir 3 hingga 4 kali ganda. Ini yang ramai orang tak faham. Kenapa Datuk Seri Najib tak nak pinjam menggunakan mata wang asing? Saudara, Datuk Seri Najib memang betul ada hutang, tapi hutang dia sihat 50.8%, tetapi 97% atas mata wang ringgit. Ini kena faham. Beza dia kalau pinjam atas mata wang US dollar, pinjam atas mata wang yen. Kalau mata wang negara itu naik mengungkuh, kita akan seksa kena bayar interest. Apatah lagi dalam keadaan sekarang di bawah pimpinan Datuk Seri Najib, dia kalah saja pada 9 Mei tahun 2018. Mata wang Malaysia RM3.85, 1 US dollar. Hari ini berapa? RM4. Berapa dah? RM4.2? Ya? 4.25. Dari situ pun kita dah boleh nampak. Sebab setiap kali mata wang ringgit mengukuh, ini yen Jepun juga akan mengukuh. Sebab dia elis, dia akan sekutu. Saudara, mata wang baht juga akan mengukuh. Yang akan berhudung setiap kali mata wang ini US dollar mengukuh ialah Russian Rubles. Sebab apa Russian Rubles? Sebab dia berseteru dengan Amerika, sama juga dengan Malaysia. Kenapa kita setiap kali bila mata wang US dollar mengukuh kita menghudung? Sebab apa? Sebab ada bahalul yang telah menambat mata wang ringgit RM3.80, 1 US dollar. Bila nyah tambahnya tuan-tuan, ini kesan sampingan yang terpaksa rakyat Malaysia kena terima. Itu sebab ramai orang tak faham. Kita buat tak payah cerita interior lah tuan-tuan. Dari segi mozaiknya, dari segi perabot di dalam KLCC, semua bagi kat Mirzan Mahathir Alright, syarikat Alright dia. Marble semua sekali, dapat kat Marina, dapat kat Mozani, dapat dekat Mukris. Ini tak payah cerita. Kita cerita pasal proton. Proton saya nak beritahu, saya nak balik sebagai proton sebelum saya membawa. Cerita banyak sangat, masa ada sikit kan, depannya ada penceramah utama lagi. Saya nak beritahu, proton kenapa dia sakit? Dia sakit sebab nak kena bela vendor-vendor. Siapa vendor dia? Antara vendor syarikat proton yang paling besar ialah syarikat Yasmin. Yasmin ni anak saudara Tuan Mahathir. Namun syarikat Yasmin tetapi dipunyai oleh Tan Sri Rahmat. Tuan-tuan, Tan Sri Rahmat kahwin dengan anak saudara Mahathir. Itu sebab ni tuan-tuan punya kereta proton bawah anti-ras, ini semua di bawah syarikat Yasmin. Yang sakit ni tuan-tuan proton, tapi kroni-kroni Mahathir yang menjadi vendor proton sakit tak sakit? Tak sakit. Dia orang memang on time. Sebab Mahathir menjadi penasihat proton, sentiasa didahulukan, kroni didahulukan, saudara didahulukan, bukan macam ni kan, rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Dia terbalik. Itu sebab proton sakit. 2012 bila Mahathir pujuk supaya dijual kepada Syed Mokhtar, Datuk Seri Najib lepaskan.
Sebab set motor apa orang Melayu? Set motor memiliki DRB proton. Tuan-tuan, bila set motor ambil alih proton dengan DRB high-com pun lingkup tuan-tuan menjadi masalah. Sebab nak kena bela bewak-bewak hidup madin. Akibat dia saudara, set motor minta tolong dengan kerajaan. Dia datang jumpa Datuk Seri Najib nak minta 3 bilion ringgit. Last kali kerajaan, sebab ada 70,000 orang Melayu kat situ. Kena ingat ni, banyak orang Melayu je. Proton hidup ni tuan-tuan kerana orang Melayu pergi situ. Kalau nak ikutkan daripada awal lagi, bila buat proton itu saudara, yang mampus orang Melayu, yang mampus kita. Sebab apa? Bila nak buat proton ni, dia terpaksa mengenakan duty excise 200-300% ke atas semua kereta-kereta yang diimport. Secara tak langsung proton jadi kereta yang paling murah. Ni otak paling mahal ni tuan-tuan. Bukan pandai. Kalau macam ni lembu pun boleh kaya kalau niaga tuan-tuan. Dia nak lakukan produk proton ni saudara, kereta lain dia naikkan harga. Itu sebab saudara saya cakap macam kereta-kereta ada setengah-setengah kereta proton lah. Saya tak nak kutuk lah kan tuan-tuan. Tetapi harga dia, kereta tak berapa kualiti tapi harganya melampau tinggi. Sebab apa? Sebab ada ni duty excise ni tuan-tuan. Bila set motor minta last kali kerajaan bagi 1.5 bilion, tapi kita bisik kat telinga dia. Ni saya tak tahu macam mana Datuk Najib bisik, tetapi mesej yang nak disampaikan lebih kurang macam ni lah tuan-tuan. Ni bahasa saya bukan bahasa Datuk Seri Najib. Kalau kau tak reti meniaga tu, kau carilah strategi partner. Itu je mesej dia, pergi cari strategi partner, rakan kongsi strategi. Carilah rakan kongsi strategi. Apa maksud rakan kongsi strategi? Cari rakan kongsi yang ada duit. Itu nombor 1. Betul tak? Ada duit. Nombor 2, carilah rakan strategi daripada negara yang ada penduduk dia ramai. Carilah rakan strategi yang ada networking. Tuan-tuan, bila rakan itu ada semua ini, dia bergabung dengan proton, daripada kereta yang orang kenal sebagai tim Milo, dia jadi kereta yang hebat. Tuan-tuan pernah dengar tak kereta nama dia Jaguar? Pernah dengar? Hebat tak kereta? Hebat tak? Pernah dengar Land Rover? Land Rover, hebat? Hebat tak? Tata pernah dengar Tata? Lori Tata. Banyak-banyak daripada 3 ni yang mana hebat? Ya? Jaguar Yang hebat daripada 3 ni tuan-tuan, Tata. Sebab Tata tuan punya kepada Jaguar dan juga Land Rover. Baru korang tahu. Saya nak beritahu tuan-tuan, ini kereta Jaguar ni dalam spare part mahal, betul tak tu? Daripada nak mati tuan-tuan, bila dibought over, dibeli oleh apa ni, Tata, dia boleh jual kereta dia dengan dahsyat sekali. Sebab apa? Sebab Tata datangnya daripada negara India. Tuan-tuan, apa kelebihan negara India? Negara India ni kelebihan dia lebih kurang macam China. Penduduk dia hampir 1.4 bilion. Duduk Malaysia ni berapa orang? Kita ada 32 orang je tuan-tuan. 32 juta orang. Dia ada hampir 1,400 juta orang. Mana lagi ramai? Kalau 1% penduduk dia support kereta Land Rover, support kereta Jaguar, laku tak kereta dia? Laku. Itu maksud Datuk Seri Najib bila bisik kat telinga set motor, suruh cari strategi partner. Tuan-tuan, Datuk Seri Najib pengurusi Asia, tapi kereta kita ada negara Asia tak nak beli. Malu tak malu tuan-tuan? Besar kemaluan tuan-tuan. Betul. Jadi itu sebab bila dia orang masuk tender bukan terus award kepada Geely, tidak. Pernah dengar kereta nama Geely? Sebelum ni pernah dengar tak Geely? Volvo pernah dengar Volvo? Volvo pernah lah kan? Mercedes pernah, Mercedes mesti pernah.
Tapi gili kita pernah tengok? Geli biasa lah tuan-tuan, geli-geli. Betul tak? Tapi gili kita tak pernah tengok. Tetapi tuan-tuan, gili adalah owner kepada Volvo. Kereta yang dikenal pasti sebagai kereta paling selamat di dunia, the most safest car in the world. Dan Geely juga tuan-tuan pemegang saham terbesar Daimler Chrysler, yang juga merupakan syarikat yang membina Mercedes-Benz, kereta yang paling selesa di dunia. Tuan-tuan, itu sebab saya rasa bila DRB High Court mengambil keputusan untuk melantik Geely sebagai partner mereka, DRB High Court dia memegang 50.1%, Geely memegang 49.9%. Itu satu tindakan yang bagus. Sebab apa? Sebab tuan-tuan, saya nak beritahu, kereta Volvo ni sama juga macam Jaguar tadi. Keretanya spare part mahal, Continental car, betul tak? Kereta mahal, orang tak nak beli sebab maintenance dia sakit. Saudara, bila China sudah menjadi pemilik Volvo, tuan-tuan, Volvo tahun dia diselamatkan berjaya menjual 420,000 unit kereta Volvo, tuan-tuan. 420,000 unit, dan menjelang 2020 dia target boleh jual 800,000 unit setahun. Yang ini yang ramai orang tak faham. Kalau kereta yang mahal macam tu pun, rakyat negeri China bila dah jadi milik negeri China ni, tuan-tuan, dia ada sense of belonging. Dia ada rasa nak turut membantu syarikat ini kerana sebahagian daripada negara. Tuan-tuan, cuba bayangkan kalau Proton, bila Proton ini saudara dapat partner Geely, Proton harga jauh lebih murah berbanding Volvo. Betul tak betul? Kalau Volvo boleh jual 800,000, agak-agak tuan-tuan, berapa juta unit Proton kita boleh jual? Itu sebab saya tak heran bila X70 saudara boleh menyebabkan SUV, keseluruhan SUV meningkat 70% lebih jualan dia. Dikala semua benda merudum, SUV meningkat. Sebab apa? Sebab ianya disumbangkan oleh produk pertama Proton kerjasama dengan Geely, iaitu X70. Tengok muka pun dah macam XC70 Volvo, betul tak? Nampak sikit-sikit macam Range Rover juga. Saudara bawa pun sedap. Saya dah try. Saya nak beritahu saudara, apa yang kita berjaya selesaikan? Nombor satu, tuan-tuan, 1.4 juta rakyat Cina menanti untuk membantu membeli kenderaan yang separuh daripada kenderaan ini milik negara Cina. Itulah satu kelebihan. Dulu kita tak boleh pasar di pasaran ASEAN. Lepas ini di mana ada Volvo, di mana ada Mercedes-Benz, di situ kita boleh jual Proton. Yang ini tak masuk dalam kepala mata. Saudara, sebab dia hanya bedah kaki je yang dia jatuh. Datuk Seri Najib dia jurusan ekonomi pendastrian, dia tahu. Saudara, keduanya, kalau dah partner kita ini adalah pemilik kepada kereta paling selamat di dunia, tuan-tuan, dia pemilik kepada, dia pemegang saham terbesar Daimler Chrysler, iaitu pembuat kereta paling sedap di dunia, the most luxurious car, Mercedes-Benz. Tuan-tuan rasa dia nak ke image X70 ni tin Milo? Dia nak tak image bahawa apa ni, ini apa ni, power window dia ada problem? Dia nak image kereta yang dihasilkan ada masalah gearbox? Nah, sudah pastilah sekarang saya nak beritahu yang akan dapat manfaatnya ialah rakyat Malaysia. Kerana beli harga sudah pasti lebih murah. Kenapa lebih murah? Sebab bila kita dah dapat order banyak daripada negeri China dan kereta kita boleh dipasarkan serata dunia, hampir serata dunia, tuan-tuan. Ada kereta Volvo, ada kereta Mercedes-Benz, di situ kita boleh pasarkan Proton ini. Tuan-tuan, peningkatan jumlah order ini akan menyebabkan kilang Proton perlu dibesarkan. Di mana kilang Proton kita? Di mana? Tanjung Maleng, bukan di negeri China. Sekarang ni lah semenjak Mahathir dia kerana tu, dia orang baru nak menghilang di sana. Sebelum ini perancangan dia nak dibesarkan kilang di Tanjung Maleng. Bila besarkan kilang di Tanjung Maleng, orang-orang Melayu di Tanjung Maleng yang akan dapat manfaat, tanah dia akan dibeli oleh Proton. Betul-betul.
Bila tanah dia dah dibeli, nak dibesarkan kilang, kontraktor kita juga akan dapat manfaat. Bila kilang sudah siap dibina, saudara, nak bina ni tuan-tuan, sudah pasti hardware kita akan dapat manfaat. Kilang pasir, simen, segala macam semua nak bina kilang ni dapat manfaat. Kilang dah siap, automation, saudara, semua mesin-mesin dapat laku, boleh dijual. Saudara, orang yang nak buat kerja, sudah pasti peluang pekerjaan akan meningkat. Bila peluang pekerjaan meningkat, tuan-tuan, kita tengok rumah-rumah kedai yang tersadar di Tanjung Malik akan dikonvert menjadi hostel untuk pekerja-pekerja. Tilam pun boleh laku, dapur pun boleh laku, tuan-tuan. Ketika itu industri kecil sederhana, kedai-kedai runcit, kedai-kedai gerai-gerai makan, semua akan tumbuh macam cendawan. Dia bantu tak saudara negara ni? Yang ini yang dia orang tak boleh fikir. Itu baru bila order tu banyak, dia besarkan kilang. Saudara, dalam teori ekonomi, bila kita menghasilkan sesuatu produksi dalam skala besar, big scale, apa akan jadi, tuan-tuan? Kos akan jadi lebih murah. Betul tak betul? Bila kos menghasilkan kereta proton, spare part proton lebih murah, yang dapat manfaat siapa? Pengguna proton juga, rakyat Malaysia. Dan keduanya, bila dah kereta tu murah, bila spare part pun murah, kemudian barang berkualiti, gembira tak kita? Mestilah kita gembira. Tapi dulu Datuk Sri Najib, tuan-tuan, dituduh apa? Dia dituduh telah menjual negara kepada negeri China. Ingat lagi, tuan-tuan. Tetapi sebaik saja beberapa hari menang pilihan raya, Tuan Dr. Mahathir melancarkan X70 dan dia kata dia kagum dengan kejayaan proton. Kepala papa. Dulu gua kata apa? Dulu dia kata apa, tuan-tuan? Dulu dia kata macam-macam kat Datuk Sri Najib. Betul tak? Dia kata kita gadai harta negara dan sebagainya. Saudara, itu sebabnya, tuan-tuan, kalau orang tak faham tentang ekonomi, dia buat kerja bodoh. Dia cari masalah dengan negara India, dia cari masalah dengan negara China. Saya nak beritahu tuan-tuan, kenapa tahun 2016 Datuk Sri Najib pergi ke negeri China hujung tahun? Sebab ketika itu, tuan-tuan, harga getah jatuh. Saya nak beritahu tuan-tuan, 50 tahun yang sudah negeri China ni, dia orang naik basikal. Bangunan-bangunan besar ni tak ada, tuan-tuan. Dia orang simpan duit. Ketika itu dia mengamalkan konsep komunis sebenarnya, sosialis. Sekarang ni baru bertukar, kapitalis pun ada, sosialis pun masih ada, komunis pun masih ada. Tuan-tuan, sebelum tu, tuan-tuan, tak ada negara yang nak berdagang dengan negeri China. Kenapa negeri China cukup sayang dengan pemerintahan Najib Razak yang menyebabkan Mahathir jealous? Ini saya nak beritahu ramai orang mungkin tak tahu. Kerana, saudara, bila berlakunya ancaman komunis pada ketika itu, tuan-tuan, Allahyarham Tun Razak telah mengambil keputusan di luar kota. Bila kita hantar tentera pergi kejar komunis, komunis memulai kacau kampung. Bila askar Melayu sampai, dia masuk hutan. Bila kejar, ada yang sempat kita bunuh, ada yang tak dapat kita kejar. Bila askar Melayu keluar, komunis masuk kampung balik. Begitulah berlakunya edangan kejar mengejar. Last sekali, tuan-tuan, nak matikan komunis ni, apa idea Tun Razak? Tun Razak kata, kita kalau nak matikan komunis, kita pastikan mereka tak dapat lagi bekalan senjata. Siapa bagi bekalan senjata, tuan-tuan? Siapa bagi? China, tanah besar China. Di situlah, tuan-tuan, tempatnya komunis bersarang. Kemudian, saudara, siapa bagi dana untuk dia orang beli makanan? Sama juga, tanah besar China. Jadi kalau kita tak boleh nak selesaikan masalah dengan komunis di Malaysia, maka kita perlu berjumpa dengan tempat yang telah supply senjata dan juga dana kepada mereka. Itu sebabnya, tuan-tuan, Allahyarham Tun Razak telah pergi ke negeri China. Dia bincang dengan Tuan Dr. Ismail, dia pergi ke negeri China. Dan akibat daripada pemergian, hubungan dagangan yang pertama
dengan negara bukan komunis telah tercipta. Hubungan diplomatik yang pertama juga telah tercipta. Malaysia negara pertama yang mengiktiraf negara China sebagai sebuah negara. Sebelum itu tuan-tuan, di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Taiwan mewakili rakyat China. Taiwan, bukan China, Taiwan. Malaysia lah tuan-tuan yang pertama mengiktiraf negeri China sebagai sebuah negara dan menjalinkan hubungan dagangan. Itu sebabnya tuan-tuan, orang Cina, bukan orang Cina di sini ya tuan-tuan, orang Cina di negeri China, dia orang sangat terhutang budi dengan Allahyarham Tun Razak. Itu sebab hari ini dia sudah menjadi kuasa ekonomi nombor 2 terbesar di dunia. Tak lama lagi tuan-tuan, 5 tahun, 10 tahun paling lama dia akan potong Amerika. Sebab mulanya tuan-tuan yang bagi muka pada dia ialah Allahyarham Tun Razak. Itu sebab setiap kali duta besar Malaysia bila dihantar duta besar China dihantar ke Malaysia tuan-tuan, pertama sekali duta besar China ini akan pergi menghadap Duli Yang Maha Malaysia pada kebagingan yang teragung. Nombor 2 agak-agak tuan-tuan dia hadap siapa? Siapa? Bukan Najib. Dia menghadap Tuh Puan Rahab, isteri kepada Allahyarham Tun Razak. Itu sebab Mahathir dia tak boleh cemburu. Sudah pasti tuan-tuan, negeri China lebih terhutang budi kepada Allahyarham Tun Razak dan akan bantu Najib. Bila dia bantu Najib, bukan Najib yang kaya, yang akan jadi senang ialah rakyat. Itu sebab 2016 bila harga komoditi getah jatuh, harga minyak sawit jatuh, Najib pergi ke negeri China. Presiden Xi tuan-tuan berikrar akan membantu. Masuk je bulan 1, bulan 2 tahun 2017, kita tengok harga getah scrap daripada RM2.30 naik kepada RM10. Kita tengok harga kelapa sawit melonjak tuan-tuan. Ini adalah kerana hubungan diplomatik, sehingga kan akrabnya negara lain mohon pandang. Ini politik pandang, ramai orang tak faham pasal pandang. Negara lain ada yang tunggu sampai 17 tahun nak minta pandang. Kita tak minta, sila bagi tuan-tuan. Nak beritahu bagaimana orang Cina menghargai apa yang dibuat oleh Allahyarham Tun Razak. Padahal Allahyarham pergi ke sana untuk selesaikan masalah komunis. Bila kita ada hubungan dagangan dengan negeri China, takkan negeri China nak hantar senjata, nak hantar duit kepada komunis di Melaya. Itu yang komunis di Melaya mati. Yang ni ramai tak tahu. Bila terputus bantuan daripada negeri China, mereka pun lama-lama tak boleh tahan, ada yang lari pergi ke Thailand dan sebagainya. Itu yang last kali kita negotiate, kita boleh berjaya untuk perjanjian Gencatan Senjata Komunis seranda. Tuan-tuan, itu baru otak Allahyarham Tun Razak, belum lagi otak Najib Razak. Kalau bapak dia pandai, anak dia sudah pasti lebih pandai. Betul tak betul? Tapi saudara, semuanya habis disalahertikan. Dia buat MCQIP, betul tak? Di Kuantan, Mahathir pergi sana macam ni tangan dia. Dia kata di sini hanya pekerja daripada negeri China saja. Saya punya masa dah habis. Kemudian dia kata inilah bukti bahawa Malaysia sudah dijajah. Padahal di Nanning sana ada tanah yang jauh lebih besar dan kerajaan di Malaysia ini, pihak di Malaysia menguasai 45%. Di sini pun sama juga. Kita bagi dia orang pun bagi kita saham di sana. Masing-masing ada pemilikan. Di sana ada jalan, ada tugu juga. Nama jalan Kuantan. Di sini ada nama jalan sempena dengan tempat di negeri China itu. Tuan-tuan. Begitu juga dia batalkan apa? Dia batalkan Islam. Betul? Dia kata inilah penjajahan bentuk baru. Dia batalkan high speed rail. Saya nak cerita benda ni panjang tuan-tuan. Mungkin besok sudah ada orang panggil jamaah, saya sambung. Segala persoalan dia hari ini, segala apa yang Mahathir batalkan, ECRF sudah dibuat return. Sambung. MCQIP, apa ni, tempat pendasaran bebas antara Malaysia dan China itu. Dulu mereka kata ini penjualan negara, tetapi hari ini mereka kata ini boleh menampung, lebih mendatangkan hasil 6 bilion. Dulu TRX dia kata ini lubang besar yang dibuat oleh
oleh 1MDB. Hari ini dia kata ini hak kewangan yang boleh menjana 40 bilion. Dulu kan dia kata kita jual apa ni TUDM Sungai Besi. Ingat lagi tuan-tuan? Dia kata kita jual TUDM Sungai Besi. Saya nak cerita panjang tuan-tuan, masa dah tamat. Hari ini mereka mengakui ini boleh mendatangkan lebih 140 bilion pendapatan kepada negara. Tuan-tuan, segala apa yang dulu dia kata Najib buat salah, hari ini mereka sudah U-turn. Malah GST pun, arwah GST sudah hidup balik, tuan-tuan. Jadi saudara, itu sebabnya tadi Ustaz Kamaluddin ada sebut pasal Kongres Maruah Melayu. Saudara, Kongres ini saudara, saya antara orang yang membantah. Saya tak berapa setuju ahli UMNO ataupun pimpinan UMNO pergi. Tetapi disebabkan keputusan dibuat untuk menghantar wakil, kita terpaksa ikut. Kerana kita dah tahu sebenarnya hari ini bila Anwar sudah disokong oleh DAP, suka tak suka untuk kekal jadi Perdana Menteri, Dr. Mahathir perlukan UMNO. Dr. Mahathir perlukan UMNO. Dia telah melantik seorang wakil dalam UMNO, mengharapkan wakil ini boleh bawa 30 orang. Saya akan pastikan takkan cukup 30. Di dalam PKR dia melantik Azmin Ali untuk bawa masuk 20 orang daripada PKR untuk sokong dia. Alhamdulillah, sudah saya tamatkan separuh riwayat politik dia dengan video sembunyi. Gagal. Hari ini saudara, dia cuba nak tarik sahabat kita daripada PAS. InsyaAllah saudara, saya yakin kawan kita daripada PAS jauh lebih berpengalaman dan kenal siapa Mahathir ni. Betul tak betul? Saudara, hari ini satu berita baiknya tuan-tuan, bila dia tak boleh mempertahankan kursi dia, tuan-tuan rasa dia serah tak kursi Perdana Menteri kepada Anwar Ibrahim? Dia takkan serah. Bila dia takkan serah tuan-tuan, apa agaknya tuan-tuan dia akan buat? Kalau dia tak boleh dapat, dia akan pasti Anwar pun tak dapat. Dan dia tahu kalau bubar parlimen, yang akan memerintah negara ini ialah gandengan di antara Barisan Nasional dan PAS. Betul tak tuan-tuan? Itu sebab kita kena konsisten. Saya ucap tanya kepada negeri Melaka, baik PAS, baik UMNO, alhamdulillah, Melaka antara negeri yang paling rancak mengerjakan kerajaan Pakatan Harapan. Satu tepukan dulu kepada PAS, UMNO dan DN di negeri Melaka. Ini kena terus. Kerana bila-bila masa daripada sekarang tuan-tuan, semboyan akan dibunyikan. Bila Mahathir dah tak boleh nak elak Anwar jadi Perdana Menteri, dia akan menghadap ke bawah dunia Majlis Kepala Negara aku. Dia akan minta supaya baginda tuanku membubarkan parlimen. Dan saya yakin tuan-tuan, insya-Allah parlimen akan dibubarkan. Dan ketika itu kita akan pastikan semua orang yang buat silap, tak kira Melayu, tak kira India, tak kira Cina, hari ini semua pakat tak nak tunggu 5 tahun. Betul tak tu? Semua kalau boleh besok nak pilihan raya tuan-tuan. Sebab gatal lah tangan ni, dah tak sabar, dah menggigil-gigil nak undi Barisan Nasional dan PAS. Itu sebab saudara, yakinlah, kita tak perlu Anwar Ibrahim, kita tak perlu Mahathir Mohamad. Cukuplah dengan muafakat nasional. Betul? Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapan yang penuh ilmiah telah disampaikan oleh Datuk Roman Nur Adam sebentar tadi. Dan untuk maklumat tuan-tuan, alhamdulillah, walaupun dalam suasana hujan, masih ada lagi sahabat-sahabat kita yang masih masuk ke pekarangan tapak ceramah ni untuk mendengar